Assalamualaikum, saya Dr. Muhammad Uzi. Hari ini kita belajar tajuk baru iaitu tentang geometri koordinat. Dan pelajaran hari ini adalah tentang jarak. Jadi macam mana kita nak mula pelajaran ini ya? Saya akan mulakan dengan menjelaskan dulu macam mana kita nak cari jarak di antara dua titik. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita ada satu titik, katakan titik A, dan kita ada satu lagi titik, katakan titik B. Ini adalah dua titik. Dan bila kita kata jarak antara titik, berarti kita kena sambung dia lah. Jadi satu garisan lurus. Jadi bila ada garisan lurus, barulah kita boleh mencari jarak. Jadi bagaimana kita nak cari jarak? Kita kena, di sini kita kena menggunakan rumus teorem Pythagoras. Jadi teorem Pythagoras memerlukan kita ada dua nilai bagi sisi dan sisi segitiga ya. Jadi di sini kita terpaksa dahulu melukis suatu sisi, berdua sisi, iaitu sisi menegak dan sisi mendatar sini. Ini adalah dua sisi dan ini adalah sudut tepat. Jadi bagaimana kita nak dapatkan dua sisi ni? Di sini kita kena lihat titik koordinatnya. Katalah ini adalah x2, y2 dan ini adalah titik x1, y1. Jadi bila kita lihat sebenarnya mendatar ni panjang dia ialah apabila kita lihat beza di antara x2 dengan x1. Dengan kata lain, ini adalah x2 tolak x1. Manakala menegak ni pula ialah di antara beza di antara y2 dengan y1. y2 tolak y1. Jadi bagaimana nak cari menggunakan teorem Pythagoras? Iaitu jarak AB adalah kalau kita kuasa 2, yang ni kuasa 2, ataupun kalau kita tidak kuasa 2, berarti kita letak punca kuasa 2 di sebelah sini. Kuasa 2 di sini iaitu x2 tolak x1 kuasa 2 tambah y2 tolak y1 kuasa 2. Ini adalah rumus biasa lah untuk teorem Pythagoras. Yang biasa kita kata C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Tapi di sini kita kuasa kuasa 2 lah, sebab kita dah pindah kuasa 2 di sini. Dan ini adalah rumus umum lah untuk teorem Pythagoras. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di sini dia berasal daripada suatu sistem koordinat Cartesian lah. Sistem koordinat Cartesian. Kalau kita nampak satu sistem koordinat Cartesian. Sistem koordinat Cartesian di sini, kita lihat di sini, dan ini adalah nilai x1, di sini adalah nilai x2. Jadi beza di antara ni adalah x2 tolak x1. Itu maksudnya. Ini adalah x1. Ini adalah x2. Begitu juga dengan beza di sini, iaitu ini adalah y1 dan di sini adalah y2. Jadi beza di antara y1 dan y2 ni dengan mencari y2 tolak y1. Itu adalah asas lah. Jadi kita boleh lihat contoh. Contoh ni kalau kita nak mencari jarak di antara AB, berarti jarak AB, kata AB kuasa 2 sama dengan 4 tolak 1 kuasa 2 tambah 6 tolak 2 kuasa 2. Jadi di sini sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 iaitu sebagai 9 tambah 16 adalah sebagai 25.
Dan AB sebagai jarak AB adalah punca kuasa 2, 25 sebagai 5. Dan ini adalah jawapan untuk mencari jarak di antara titik A dan titik B. Ini adalah contoh lah. Dan cuba kita lihat dari segi aplikasi pula. Bagaimana dari segi aplikasi. Contoh 2 di sini diberi P 3,5 dan Q A, -3. Cara inilah A jika jaraknya adalah punca kuasa 2, 65. Berarti di sini kita kena cari jarak PQ. Jarak PQ berdasarkan pada 2 titik. Iaitu jarak PQ berdasarkan 2 titik adalah kita boleh andaikan ini sebagai X2 tolak X1, iaitu A tolak 3 kuasa 2 tambah A tolak 3 kuasa 2 tambah -3 tolak 5 kuasa 2. Dan ini sama dengan punca kuasa 2, 65. Ini kalau kita mudahkan, kita akan dapat A tolak 3 kuasa 2 tambah, di sini adalah 8. -8. -8 kuasa 2 adalah 64. Itu sama dengan 65. Kita boleh terus buang sebab dia kedua-dua belahnya adalah punca kuasa 2. Kita boleh tinggal macam ni. Dan ini kita boleh permudahkan. Kita akan jadi A kuasa 2 A tolak 3 tambah 64 sama dengan 65. Dan di sini adalah A kuasa 2 tolak 3A. Tolak 3A makna dia tolak 6A tambah 9 tambah 64 sama dengan 65. Dan di sini A kuasa 2 tolak 6A sama dengan, di sini adalah kita boleh pindahkan kat sini. Di sini adalah 65 pindah kat sini. Jadi di sini adalah jadi sebanyak 8 sama dengan 0. Dan di sini ini adalah operasi biasa operasi biasa. Dan bagaimana kita nak memfaktorkan, kita kena faktor. Di sini kita kena faktor sama dengan 0, iaitu A dan di sini adalah 4, di sini adalah 2, di sini adalah tolak sama dengan 0. Sebab kita A darab A adalah 8, A darab A adalah A kuasa 2 dan -4 darab -2 8 dan seterusnya lah. Jadi dan di sini kita boleh selesaikan biasa saja dan kita akan dapat A tolak 4 sama dengan 0 atau A tolak 2 sama dengan 0. Jadi di sini kalau kita selesaikan, kita dapati A adalah 4 atau A adalah 2. Berarti ada 2 penyelesaian di sini untuk nilai A yang mungkin. Jadi itu sahaja pelajaran untuk kali ini. Terima kasih.